Hai anak-anak pelajar semua, cikgu percaya ramai yang menghadapi masalah untuk menghasilkan karangan yang mantap. Jadi hari ini, jom bersama Cikgu Del dan juga Cikgu Aziza untuk mengupas berkaitan dengan karangan berrangsangan dan teknik penulisan yang baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar yang dikasihi. Hari ini, pada pagi ini, Cikgu Del dan Cikgu Aziza akan menerangkan tentang karangan respon terhad. Karangan respon terhad ini adalah karangan berrangsangan atau karangan A dalam kertas 1 Bahasa Melayu. Untuk pengetahuan anak-anak, pelajar peruntukan markahnya ialah sebanyak 30 markah. Para pelajar sekalian, salah satu perkara penting yang perlu diikuti dan difahami oleh calon dalam menghasilkan karangan yang baik ialah kemahiran menganalisis soalan. Kemahiran ini penting untuk memastikan anak-anak pelajar memahami kehendak dan tugasan serta menjawab soalan itu dengan tepat. Jadi hari ini, Cikgu Del akan fokuskan aspek untuk soalan karangan berrangsangan, soalan berformat, iaitu menganalisis soalan berformat. Jika kita perhatikan untuk anak-anak pelajar, karangan berformat ini merupakan karangan A yang mengandungi sekurang-kurangnya 2 atau 3 bahan yang diberikan. Jadi anak-anak perlu menganalisis dan membaca arahan soalan dengan jelas. Anda dikehendaki, perkara yang penting awak perlu tahu, anda dikehendaki menggunakan semua bahan yang telah diberikan mengikut kesesuaian. Juga anda perlu memahami tugasan yang dinyatakan dan mengenal pasti tema yang diberikan. Untuk pengetahuan semua, jumlah patah perkataan yang perlu ditulis untuk karangan bahagian A tidak boleh melebihi 200 patah perkataan dan tidak boleh kurang daripada 150 patah perkataan. Dan cikgu harap anda semua akan mematuhi bilangan patah perkataan. Seterusnya anak-anak pelajar, kita akan pergi kepada langkah-langkah menganalisis soalan. Perkara pertama ialah anak-anak pelajar perlu menentukan apakah format soalan itu. Yang kedua, mencari kata kunci soalan dan seterusnya mengenal pasti isu atau tema. Apabila telah menganalisis keseluruhannya, anak-anak pelajar perlu memahami apakah kehendak keseluruhan soalan tersebut. Jadi, menganalisis soalan amat penting kerana jawapan pelajar yang baik perlu menepati kehendak soalan. Seterusnya anak-anak pelajar, terdapat berbagai jenis-jenis karangan untuk bahagian A sebenarnya berdasarkan format KSSM 2021. Karangan bahagian A boleh terdiri daripada pelbagai bentuk. Kita tengok bentuk yang pertama, mungkin merupakan kombinasi kepada bahan. Yang kedua, merupakan surat rasmi. Yang ketiga, bentuk resume. Yang keempat, email. Dan juga yang kelima juga bentuk-bentuk soalan lain. Terpulang, anak-anak pelajar perlu peka dengan arahan soalan dan apakah kehendak soalan, sama ada perlu menghasilkan surat rasmi, resume, email atau lain-lain. Seterusnya, di sini cikgu akan fokuskan perbincangan pada hari ini iaitu format resume. Cikgu minta anak-anak pelajar rujuk kepada muka surat 80, modul Gemilang tingkatan 5 edisi murid, iaitu buku format pentaksiran SPM 2021. Jadi ada anak boleh melihat di situ satu soalan
yang diberikan iaitu iklan-iklan di bawah menunjukkan sebahagian daripada iklan kerja kosong. Berdasarkan iklan-iklan yang diberikan, sediakan resume diri anda yang lengkap bagi permohonan satu pekerjaan yang anda minati. Panjangnya resume anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi, anak-anak pelajar perlulah jelas dengan soalan yang diberikan dan perlu membaca bahan yang diberikan di dalam soalan ini dengan teliti. Sebelum itu, anak-anak pelajar juga perlu menguasai apakah sebenarnya format untuk menghasilkan resume diri. Okay, seterusnya, kita ikuti slide seterusnya iaitu arahan soalan ini menghasilkan satu pekerjaan yang anda minati. Okay, kita tengok contoh yang diberikan. Contoh yang diberikan ini ialah berdasarkan soalan yang diberikan ialah iklan jawatan kosong. Okay, jika kita berbalik kepada arahan soalan sebentar tadi, menyediakan resume diri untuk satu pekerjaan yang anda minati. Jadi di sini bahan yang diberikan ialah bahan iklan iaitu jawatan kosong. Okay, 3 bahan yang diberikan berdasarkan soalan ini. Jadi, anak-anak pelajar perlu membaca soalan dengan teliti bagi ketiga-tiga bahan. Kerana bahan-bahan ini mempunyai jawatan yang berbeza. Jadi, pilihlah satu iklan pekerjaan yang dirasakan sesuai dengan anak-anak dan anda boleh memasukkan maklumat berkaitan dengan pekerjaan yang dipohon serta memasukkan maklumat berkaitan diri dalam resume diri anda. Seterusnya, kita tengok format menganalisis teknik menganalisis karangan resume. Jadi di sini cikgu akan terangkan sedikit berkaitan dengan format karangan resume. Ingat anak-anak, karangan resume ini untuk soalan ini ialah resume diri. Okay, formatnya ialah perlu menulis formatnya ialah resume untuk pengetahuan anak-anak. Tugasan soalan ialah menulis resume untuk mohon pekerjaan. Kemudian memilih salah satu pekerjaan berdasarkan bahan pertama, bahan kedua dan juga bahan ketiga. Jika perhatikan, bahan pertama ialah iklan jawatan kosong iaitu pembantu pejabat. Bahan kedua, iklan jawatan kosong pembantu setiausaha pejabat. Dan bahan ketiga ialah iklan jawatan kosong guru prasekolah, guru tadika, pembantu guru atau guru kafar. Jadi, sekali lagi cikgu ingatkan di sini, jumlah patah perkataan tidak boleh melebihi 200 patah perkataan dan tidak boleh kurang daripada 150 patah perkataan. Seterusnya anak-anak, kita akan melihat contoh resume daripada buku teks tingkatan 4, muka surat 34. Kita akan tengok sama-sama ya anak-anak. Seterusnya, jika kita perhatikan di sini, cikgu dah ingin merujuk kepada contoh penulisan resume. Sila lihat slide yang dipaparkan. Untuk pengetahuan anda, resume ialah cara individu mempromosikan diri dalam bentuk yang formal. Okay, oleh itu, penulisan resume ini perlu ringkas tetapi padat dengan maklumat diri anda. Dan maklumat-maklumat ini penting untuk awak memberikan apakah kelebihan diri anda dan kemahiran-kemahiran yang awak ada sebagai bonus untuk awak memohon pekerjaan tersebut. Jika kita tengok kepada contoh resume yang ditulis oleh saudari Nur Ain Sofia binti Kamar Azmi ini, dia telah masukkan beberapa elemen tentang berkaitan dengan dirinya, antaranya anugerah, kemahiran teknologi maklumat, kemahiran bahasa, alamat, potensi diri, kemahiran tambahan serta rujukan untuk menguatkan lagi, mengukuhkan lagi maklumat diri berkaitan resume untuk dia mohon salah satu pekerjaan tersebut. Kita akan teruskan lagi.
Kita teruskan lagi, jadi kita beralih kepada soalan untuk dalam modul muka surat 106 iaitu menganalisis karangan format email. Untuk pengetahuan para pelajar, email bersifat rasmi dan tidak rasmi sebenarnya. Jadi dia bergantung kepada siapa untuk kita hantar email dan hantar kepada siapa. Okey, tujuan email tersebut. Jadi kalau kita perhatikan kepada soalan 106 modul gemilang 3/4 ini, mari kita baca kedua-dua email yang dipaparkan dengan teliti. Ada 2 email diberikan. Pastikan format email telah dikuasai dan juga ikut arahan tugasan iaitu jawab satu email sahaja. Okay, contohnya, perkara yang penting untuk anak-anak ambil tahu dan anak-anak perlu peka dengan format email ialah yang pertama, berdasarkan soalan email pertama berkaitan dengan majlis perkahwinan tradisional, email kedua aktiviti bersama jiran dan juga tidak boleh melebihi 150, kurang daripada 150 dan melebihi 200 patah perkataan. Okey, para pelajar yang dihormati sekalian, seterusnya kita perhatikan kedua-dua email dahulu yang menentukan email manakah yang dirasakan paling mudah untuk dijawab. Kalau kita perhatikan email pertama. Email pertama daripada Wafi kepada Iqbal dan sekali lagi saya ingatkan, jika kita menulis untuk format email, kita perlu meletakkan @email apa? @email.com. Okay. Jadi subjeknya perlu ringkas, subjek yang tidak perlu terlalu panjang tapi maksudnya jelas. Okay, jadi kita perhatikan sini subjek untuk email pertama ialah majlis perkahwinan tradisional yang dihantar kepada Wafi, daripada Wafi kepada Iqbal. Jadi anak-anak pelajar perlulah membaca email yang diberikan dalam soalan dengan jelas. Seterusnya kita lihat pula email kedua. Email kedua ini daripada Hana kepada Sofia, juga email yang digunakan tepat, hana@email.com kepada sofia@ewarkah.com. Anak-anak tidak boleh sekadar menulis nama sahaja kerana ini ialah format email. Dan subjek yang digunakan ialah aktiviti bersama jiran. Okay, jadi anak-anak boleh baca. Dan untuk pengetahuan anak, kedua-dua email ini ialah email tidak formal. Jadi email tidak formal, anak-anak boleh menjawab dalam keadaan yang situasi yang tidak terlalu formal dan lebih mesra. Terutamanya email ini diberikan kepada sahabat anda. Okay, Seterusnya dapatlah saya rumuskan untuk teknik menganalisis karangan ini, karangan bahan rangsangan, karangan A. Baca soalan dengan teliti. Sila baca soalan dengan teliti. Gariskan kata kunci. Apakah itu kata kunci? Yang pertama, tema yang diberikan dalam soalan. Apakah sebenarnya tema karangan dalam soalan tersebut? Yang kedua ialah kehendak soalan. Supaya calon dapat mentakrif soalan dengan tepat dan merancang strategi penulisan yang baik. Kehendak soalan ini penting. Adakah soalan itu berkehendakkan punca, faktor atau sebagainya. Jadi anak-anak perlu takrif dengan tepat dan merancang strategi penulisan dengan baik. Seterusnya, peka dengan format karangan. Adakah surat rasmi? Adakah email? Adakah juga resume dan sebagainya. Jadi anak-anak tidak perlu menulis dalam situasi yang terlalu panjang dan anak-anak perlu peka dan jaga jumlah patah perkataan yang perlu ditulis untuk karangan ini. Jadi cikgu percaya rumusan yang diberikan dan teknik untuk mengisi karangan bahagian ini dapat membantu anak-anak SPM untuk format KSSM menghasilkan satu karangan yang mantap dan penuh gramatis serta akur dengan kehendak soalan dalam karangan ini. Oleh itu, sekian terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat
sejahtera.